Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung lagi mengenai AC machine. So, kalau AC machine yang sebelum ni, saya dah terangkan mengenai generator. Generator ada dua, iaitu AC generator dengan DC generator. Okay, apa yang membezakan di antara kedua-dua generator ini adalah dia punya hollow ring. Di mana untuk DC generator kita pakai jenis split ring. Iaitu ring yang terpisah, split, okay? Dan juga AC generator kita pakai jenis slip ring, iaitu ring yang tercicir. Dia ada dua, atas dengan bawah. Okay, jadi saya tak nak sentuh banyak dekat generator dekat situ. Itu dia punya teori. So dekat calculation generator kita ada belajar 3 rumus, iaitu rumus pertama kita ada belajar mengenai E-phase. Okay, E-phase. Jadi saya recap sikit lah. Tak puas rasa kalau tak tulis kan. So kita dah belajar mengenai E-phase. Okay, E-phase di mana kita ada 2.22 times you punya frekuensi, times you punya flux, and times you punya number of conductor, which is your Z. Okay, if dalam soalan given kepada awak dua jenis pengkali, iaitu KD dan juga KP. Apa KD? KD adalah distribution factor. Okay, distribution factor ni usually it will given in the questions. Okay, dan diberi KP. KP ni apa? KP ni adalah pitch. Okay, pitch. Pitch ni adalah kadar pitch. Macam you buat pitching tu, kadar, okay? Kadar pitch. Dia sama ada dia ada full pitch ataupun half pitch. Kalau full pitch, KP will be equal to 1, and if half pitch, KP will be equal to 0.5. Alright? Clear. Kalau diberi dua ini, maka E-phase awak punya rumus must be multiplied by both factor. Dia akan jadi 2.22 times you punya frequency times V times number of conductor, and also must be multiplied to your distribution factor and also your pitch factor. Okay. So ada dua lah rumus untuk E-phase. Saya harap jelas lah. So, ada satu lagi rumus yang saya kenalkan kepada awak sewaktu generator adalah N. N equal to 120 times frequency divide by number of pole. N ni apa? N ni adalah speed. Okay, speed, rotor speed. Rotor speed dalam unit RPM, revolution per minute. Okay, saya harap jelas setakat tu. Okay, so sekarang hari ni saya nak masuk kepada perkara seterusnya, iaitu motor. AC machine kan ada dua, iaitu generator dengan motor. So, kita nak tengok motor pula. Okay, sebelum saya masuk mengenai calculation motor, saya nak terangkan sikit mengenai apa motor ni sebenarnya. Apa binaan yang terlibat di dalam motor. Tapi of course for sure you dah tahu dah. Generator, dia ambil mechanical movement, berpusingnya armature, memotong garis-garisan flux, maka menghasilkan induced EMF dan induced current. Maksudnya konsep generator, dia ambil mechanical movement, menghasilkan elektrik. Jadi konsep motor will be vice versa. Maksudnya dia akan ambil elektrik untuk memusingkan armature dia. Jadi dia ambil elektrik untuk menghasilkan tenaga mekanikal. Itu perbezaan dia. Bila gabung dua-dua ni, inilah yang menghasilkan electric machine. Ingat Okey, dalam nota ada terang kepada awak clear mengenai penerangan features kepada AC motor sebenarnya. Tapi saya lebih tertarik untuk menerangkan features AC motor ni dalam bentuk video. Saya ada jumpa satu video dan saya rasa video ni sangat membantu. So, sepanjang video ini saya akan terangkan kepada awak lah. Okay, so kita tengok sama-sama. Alright. So, pertama sekali adalah circuit. Kalau you perasan dalam video ni, membina satu circuit yang lengkap, pertama you kena ada battery source. Kedua, you kena ada transmission line. Dan ketiga, you kena ada you punya load, iaitu you punya lampu lah. Tapi untuk menghasilkan satu liter elektrik yang boleh dikawal, maka you perlu ada satu control apparatus yang selalunya kita letak switch untuk kawal bukaan dan tutupan sesuatu complete circuit litar. Okey, polariti arus yang mengalir kepada you punya load adalah bergantung kepada source. Kalau source tu bertukar polariti,
maka arah arus tu pun bertukarlah polariti sebab arus mengalir daripada positif ke negatif. Okay, so close. Okay, mari kita tengok konsep magnet pula. Konsep magnet permanen ada utara dan selatan. Dia tak ada 3 kutub Magnet ada 2 kutub je, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Di mana apabila persamaan kutub bertentangan, maka dia akan repel, menolak. Bila sama kutub perbezaan kutub bertentangan, maka dia akan saling menarik. Okey, itu adalah konsep magnet. Dan kita ada 2 jenis magnet yang kita namakan sebagai permanent magnet dan juga elektromagnet. Semua besi, semua ferromagnetic material memang ada sifat magnet di dalam dia. Cumanya magnet itu diaktifkan atau tidak sahaja. Maksud dia, bagi barang-barang atau material yang memang sifatnya magnet, macam magnet kekal ni, aliran-aliran magnet di dalam magnet kekal ni teratur, tersusun menyebabkan dia mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Tapi dalam contoh besi dan sebagainya, saya tak ada contoh besi lah kat awak. Katakanlah ini besi dan sebagainya, dia ada zat-zat atau zarah-zarah magnet, tapi magnet itu tidak tersusun serata. Jadi dia tak membentuk satu linkage untuk jadikan dia sebagai barang magnet. Tapi dia boleh jadi magnet. Dengan cara apa? Bila kita elektrokan dia. Okay? So, let's say ada satu permanent magnet. Kita lubangkan dekat tengah-tengah. Kita masukkan satu shaft. Dan apabila dia bertembung di antara 2 polariti yang berbeza, maka dia akan menarik, dan sekiranya dia bertembung dengan 2 polariti yang berlainan, maka dia akan menolak. Itu konsep pusingan pada shaft. Shaft ni adalah satu batang besi. Shaft tu batang besi yang kita masukkan kipas ke apa ke berpusing. Itu shaft. Okay, shaft. Batang besi tu kita panggil shaft. Okay, sekarang you ada satu barang besi lah. You ada satu besi. You lilitkan elemen pertama, coil. Yang saya katakan kepada awak tadi, besi ni merupakan salah satu pada ferromagnetic material yang dia memang ada zarah-zarah magnet dekat dalam dia, cuma tidak tersusun. Bila dialirkan arus elektrik kepada coil tadi, maka zarah-zarah magnet tu tersusun dan terhasillah elektromagnet. Okey, jadi dia dah mula bertindak sebagai magnet lah. Okey, jadi bila dia bertentang polariti, maka dia menarik. Bila dia sama polariti, dia akan repel, menolak. Bila you putuskan aliran arus, tak cukup 3C, maka dia akan kembali jadi besi biasa. Itu konsep elektromagnet. Bila you tukar polariti kepada you punya source, maka aliran arus pun bertukar, maka automatically dia punya polariti pada magnet itu pun bertukar. Okay, sama ada you tukar arah arus ataupun cara yang lebih mudah, you tukar sambungan wire. Macam ni. Okay, bila you tukar sambungan wire, maka polariti magnet itu akan berubah. So, hadam dulu konsep elektromagnet yang saya terangkan ni. Okey, apa kaitan dia dengan pusingan pula? Apa kaitan dengan pusingan? Apabila magnet kekal tadi kita gantikan dengan elektromagnet, apabila elektromagnet itu polariti berbeza, dia akan menarik. Apabila kita tukar polariti sambungan source tu, maka dia akan bertukar polariti magnet. Dia akan bertindak menolak. Sebab itulah pemusingan itu sentiasa berlaku. Tapi untuk berfikir secara logik, takkanlah sentiasa you nak kena tukar polariti itu, betul? Jadi untuk mengelakkan pertukaran polariti itu berulang-ulang, jadi kita tambah lagi satu permanent magnet source dekat situ, source dekat situ. Jadi satu north, satu south. Jadi whatever, regardless sambungan you pada source tadi, regardless aliran arus yang menyebabkan polariti pada magnet tadi, dia akan sentiasa bertukar sebab dia 2 polariti yang berbeza. Itulah konsep yang you ada 2 permanent magnet dekat kiri dengan kanan yang membentuk electric flux tu, yang membentuk magnetic flux. Okey. Jadinya untuk konsep motor, nut yang tadi tu, awak punya screw tadi tu, kita ganti dengan satu besi yang kita petakkan dalam bentuk rectangular dan kita gelarkan dia armature. Okay, this is your armature. Okay, ini armature awak. Bila armature ni awak alirkan arus elektrik, maka armature ini akan menjadi elektromagnet.
Elektromagnet. Okay, dan kiri dengan kanan ni tadi tu north dengan south tu lah. Yang saya katakan kat awak tu kan, north dengan south. Jadi pergerakan yang saya katakan polariti tadi tu, polariti tu yang menyebabkan armature itu sentiasa berpusing. Okay, sentiasa berpusing. Apabila bertembung sama, dia tarik. Apabila bertembung tak sama, dia tarik. Bertembung sama, dia tolak. Tapi, takkanlah you sentiasa nak tukar-tukar wire tu kan? Jadi, dekat situlah zaman manusia sekarang dia design satu ring yang kita panggil sebagai commutator. Alright, commutator. Kalau you tengok dalam video ni, inilah commutator tu. Satu commutator dipasang pada hujung yang pertama dan satu lagi commutator dipasang pada hujung yang kedua. Kalau you tengok ini adalah binaan bagi DC. Dia ada satu je dia ada split ring dekat situ, commutator. Kalau nak tahu AC/DC, you tengok dia punya ring. Kalau dia split ring macam ni, maka ini adalah commutator bagi DC. Okay, jadi setiap pada commutator tu disambung kepada you punya brushes. Tengok macam mana brushes berfungsi. Jadi brushes tu dia stay, tu dia kekal. Yang berpusing adalah you punya commutator yang akan memegang you punya armature. Boleh faham? Jadi di situlah berlakunya pemusingan dan macam mana arus yang dihasilkan, EMF induce dan current induce yang dihasilkan dialirkan kepada brushes terus sambung kepada litar. Okay? Alright. Okay, kalau you perasan dekat brushes ni, dekat commutator ni kan ada putus kan dekat situ. Jadi untuk mengelakkan pada ketika ia putus dan tak putus ni, maka binaan motor dibina banyak armature. Macam tu. Kalau you perasan banyak armature. Yang ni ada satu armature kan. Jadi ditambah lagi satu armature, maka ketika mana armature kedua ni ada, dia ni putus, pada bahagian ni putus, bahagian ni lekat. Jadi arus tu tak putus lah. Dia sentiasa support AC pada kitaran positif dan juga pada kitaran negatif. Itu yang berlaku. Jadi, untuk menguatkan pusingan sesuatu motor atau untuk menguatkan motor tu, kita nak guna, ada motor kita guna perlahan, ada motor kita guna laju kan. Jadi, untuk menguatkan motor tu, you kena balik kepada konsep 3C tadi tu. Coil, core and current. So, dalam video ni, kalau you tengok sekarang ni adalah saat mana dia menambah bilangan coil untuk menguatkan motor tu. Okey, itu salah satu elemen yang dia buat lah. Menguatkan motor, satu elemen adalah menambah bilangan coil. Jadi makin banyak coil, makin tinggilah torque. Torque itu merupakan daya kilasan. Kilas, daya pusingan motor. Makin banyak armature, maksud dia makin banyak coil. Armature adalah coil kan? Makin banyak coil, maka torque semakin tinggi. Daya kilasan semakin tinggi. Yang kedua adalah bila mana you tinggikan supply. Bila you naikkan nilai supply, maka akan bertambah jugalah you punya current. Bila bertambah current, motor pun jadi semakin kuat. Okey, ini adalah contoh binaan pada motor asal. Banyaklah dia punya armature tu Ini adalah contoh binaan pada motor asal. Kalau you tengok coil ni semua adalah armature dia lah. Okey, copper dia. Okey, jadinya dalam motor dia ada dua, iaitu kita panggil sebagai stator dan rotor. Okey, di mana rotor adalah bahagian yang bergerak. Okey, rotor adalah bahagian yang bergerak. Bergerak ni maksud dia rotor adalah yang bahagian yang disambung kepada you punya shaft. Dan stator adalah you punya bahagian atau magnetic coil dengan permanent magnet. Okey, bahagian magnetic coil dengan permanent magnet dipanggil stator, iaitu stationary, tidak bergerak. Okey, bahagian yang tidak bergerak dalam binaan motor. Okey, rotor pula adalah bahagian yang bergerak di dalam binaan motor. Dia disambungkan kepada you punya shaft. Shaft tu apa? Shaft tu saya kata batang besi dia. Ni batang besi ni. Yang akan disambungkan kepada you punya aplikasi lain. Boleh? Alright. Okay, that's all. Itu adalah penerangan untuk motor. So, selepas ni saya akan masuk kepada
jenis-jenis dalam AC motor pula. Semoga ia bermanfaat untuk awak. Terima kasih. Assalamualaikum.